Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Saya Fitri Yahya. Ya, dan saya Fazli Fad terus bersama dengan anda. Double F hari ini, Fazli dan juga Fitri yang terus bersama dengan anda. Selama 1 jam kami akan memberikan kepada anda semua pelbagai informasi yang akan kami berikan kepada anda semua. Semoga anda dalam keadaan yang baik sentiasa. Hari ini hari Khamis kan? 28 Oktober 2021. Esok merupakan hari besar untuk negara kita. Sama-samalah kita menantikan untuk belanjawan 2022. Jadi apakah yang bakal anda dapat dan apakah sebenarnya insentif-insentif yang akan diberikan kepada kita, sama-sama kita nantikan nanti. Okey, baik. Cuba kita renungkan satu puisi pendek ini. Ya. Pasar Malam Kuala Terengganu. Okey. Ketawa jerih nenek tua, melengkungi detik, tembikai, keropok dan telur penyu bersatu mengusik hatiku. Gurau senda terkembang, tenuni waktu, harum selalu di hatimu dan hatiku. Ya. Ini karya Kemalam tahun 71. Baik. Yang kita berasa sedih kerana pemergian seorang sasawan negara yang amat kita hormati, iaitu tak lain tak bukan namanya Datuk Dr. Haji Ahmad Kamal bin Abdullah ataupun dikenali sebagai Kamal Jiwa dan Kemalam. Dan pastinya karyanya sangat hebat. Betul. Dan beliau pun terlahir daripada kelompok ataupun ibu bapa yang memiliki pencapaian yang tinggi dalam akademik. Jadi keluarga yang penuh dengan ilmu. Betul. Dan beliau pun karyanya sangat hebat dalam usaha untuk membentuk dan mengetuk minda masyarakat supaya cintakan sesuatu yang ilmiah. Betul. Dan sebagainya bukan sahaja dalam bentuk karya puisi, kritikan dan juga prosa yang bermutu tinggi, dan juga beliau ini antara ikon sastera tanah air yang kita sangat kagumilah, dan malah gerakan sastera yang dilancarkan oleh Allahyarham sebenarnya sebagai aktivis, saya rasa memberi kesan besar bukan sahaja untuk kita, malahan untuk serata Malaysia sebenarnya. Ya. Dan kelebihan Datuk pastinya boleh mengupas hal yang terperinci. Contohnya dalam satu puisi antara Cirebon dan Demak ini, ada gadis yang bisa pamerkan kelebihannya mengupasi bawang. Tak semua orang Pak Ali boleh kupas bawang. Boleh sikit-sikit je lah. Jadi mungkin tangan kanan mengupas bawang, tangan kiri mungkin menyisir rambut. Jadi kelebihan untuk mengungkap satu secara indah. Semoga keluarga tabah dengan ujian pemergian sasawan negara ini, dan semoga kita terus mengkaji ilmunya, sebab bila pergi seseorang yang tinggal antara lain ialah ilmu yang penuh dengan manfaat. Betul, insya-Allah. Dan kita doakan semoga Allahyarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Dan sebenarnya kita bukan sahaja kehilangan sastrawan negara tersebut sebenarnya, dan semalam juga kita kehilangan antara yang lain. Kita amat berduka cita juga kerana kita kehilangan salah seorang daripada pejuang tanah air yang bersama-sama sebenarnya dalam pasukan Senoi Prak. Dan Datuk Nur Abdullah bin ataupun Bahayub, anggota pertama Senoi Prak yang telah kembali ke rahmatullah pada 24 Oktober lalu. Sri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa sedih dengan pemergian Allahyarham dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga Allahyarham sabar serta tabah dengan ujian ini. Dan beliau satu keinginan besar untuk negara, yang mana berketurunan semua dari keluarga Mensun, Cameron Highland. Anggota pertama memegang nombor 001 pasukan khas polis diraja Malaysia yang dikenali sebagai Senoi Prak. Jadi itulah dia, kita amat kehilangan 2 orang permata sebenarnya di tanah air. Jadi marilah sama-sama kita mengambil kesempatan ini untuk kita mengucapkan Al-Fatihah kepada kedua-duanya. Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana budu ya kana. Dan semoga kita dalam lindungan sentiasa daripada sebarang ancaman keselamatan dan sebagainya. Yang pergi kita doakan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. InsyaAllah, amin. Baik, kita berkongsi pelbagai cerita hari ini. Ada yang duka, ada yang suka dalam usaha untuk mewarnai kehidupan lah. Itulah hidup. Ada pelbagai warna. Ada yang jernih, ada yang keruh, ada yang indah, ada yang mungkin tercarik, ada yang pergi, ada yang masih hidup untuk terus berjuang. Ya, kita pada pagi ini kita nak mengucapkan sekalong-kalong tinggi tahniah kepada Menteri Pendidikan, Menteri Kesihatan kita, maafkan saya, Menteri Kesihatan kita, Yang Hormat Khairi Jamaluddin, yang dilantik sebagai Naib Presiden Persidangan Kesihatan Sedunia ke-75. Okey. Dan ianya berlangsung selama beberapa hari, iaitu bermula pada 22 hingga 28 Mei tahun depan di Geneva, Switzerland. Ya, jadi ini pastinya satu juga pengiktirafan untuk Malaysia yang kita pun sedia arif bahawa kalau melihat kepada contoh kadar vaksinasi di dunia, Malaysia antara negara yang terpantas mencapainya.
dalam usaha untuk betul-betul agresif menuju ke era endemik, tetapi masih lagi dengan penegakan SOP yang terpimpin untuk membantu keselamatan bersama. Dan ini merupakan salah satu daripada pengiktirafan untuk kita ini sebagai wakil Malaysia lah kan, dalam pada kita nak memainkan peranan dalam platform kesihatan dunia. Jadi segala kalung tinggi tahniah kepada YB Khairi Jamaluddin. Okey, baik. Apa yang kami akan bawakan pada hari ini dalam segmen inspirasi pada hari ini, ianya berkisahkan, wah ini salah satu daripada perkara yang membanggakan. Kalau tadi kita lihat YB Khairi Jamaluddin mendapat pengiktirafan dunia juga, khususnya dari segi kesihatan. Beliau yang saya masukkan ini adalah namanya Syarala. Puan Syarala tersenarai antara 200 individu paling berpengaruh dalam bidang teknologi maklumat ataupun IT di dunia. Dunia? Okey, pastinya ada ilmu yang cukup luar biasa. Dan apakah prinsip beliau sehingga mampu diangkat begitu tinggi, dan apakah mungkin wawasan? Pastinya pada zaman ini kita tidak hanya melihat pada pencapaian, tapi juga mungkin apa sumbangan kepada komuniti. Ini rangkumannya. Bekas graduan Universiti Kebangsaan Malaysia, berpengalaman luas lebih 15 tahun dalam bidang telekomunikasi dan kini memfokuskan usaha mendepani transformasi organisasi berpandukan data di rantau Asia Tenggara. Syarala Aksrik dinobatkan sebagai seorang wanita Malaysia berpengaruh dalam dunia IT, malah berjaya menjadi satu-satunya penduduk Asia Tenggara yang merangkul anugerah berprestij Strong Women in IT edisi Global 2021. Anugerah itu diberikan oleh Institusi Penyelidikan Bebas berpangkalan di Warsaw, Poland untuk mengiktiraf usaha dan sumbangan wanita di dalam perkembangan IT serta menggalakkan pembabituan wanita di peringkat pengurusan tinggi korporat. Dia turut memenangi anugerah EY Entrepreneur of the Year 2017 berkolaborasi bersama Persatuan Usahawan Wanita Kebangsaan untuk membawakan inisiatif Data for Her, bertujuan menggalakkan pembabituan wanita dalam bidang IT di Malaysia sekaligus meningkatkan taraf ekonomi negara. Baik, itu secara ringkasnya tentang individu yang penting bakal menjadi ikon penting dunia sebab sumbangannya luar biasa. Betul. Sebab kita ni dalam RNK selepas ini, dalam RNK 12 bab 11 sebenarnya kita memang nak menuju ke arah pendigitalan negara. Betul. Dan apa sahaja yang dibangunkan oleh individu-individu kita ni, khususnya Puan Syarala nanti ini sebenarnya adalah untuk membantu masyarakat kita khususnya. Betul, dan dia bukan hanya lagi, dulu kita sebut tentang asasi manusia kan, ada makanan, pendidikan, tapi kali ini data ataupun teknologi juga penting untuk kemajuan bersama. Betul. Bersama dengan Syarala Aksrik, pengasas Center Applied Data Science CADS. Terima kasih banyak bersama kita untuk pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kembaran anda boleh bermula? Journey itu yang panjang. Macam mana boleh tercetus untuk, yelah kita tahu latar belakang dalam bidang telekomunikasi, juruteraan, tapi untuk anda melakar satu lagi milestone dalam kerjaya anda berjaya bermula. Okey, selamat pagi ya. Dan ribuan terima kasih sebab menjemput saya untuk Hari Malaysia hari ini. Seri Pentas cukup excited. Untuk nak tahu serba sikit tentang asal usul saya ni budak Bukit Mertajam. Okey, Pulau Pinang seberang Perai, Penang Mari. So dalam saya belajar semua dari government school, lepas tu masuk University UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia buat kejuruteraan. Lepas tu dalam 20 tahun ni saya kerja dalam bidang telekomunikasi, lepas tu di headhunted untuk bekerja kat luar negara, kat Eropah. Okey. Saya balik negara dalam 2003. Saya 2011 macam tu I came back and saya duk fikir macam mana saya nak mempertingkatkan lagi passion ataupun purpose untuk I punya business, nak stop brain drain dan mempertingkatkan lagi ekonomi individu, the youths in Malaysia. Macam mana why I pula meninggalkan negara ni nak cari pengalaman di luar negara. Macam mana nak bawa yang tu. Sebab tu kita mulakan CADS, data dengan digitalization untuk revolusi industri 4.0 itu menjadi paling penting untuk negara ini ataupun ASEAN. Ini untuk mempertingkat lagi GDP, untuk memberi peluang pekerjaan. Kita tahu RMK 12 bersentuh tentang digital economy,
peruntukan atau mempertikaikan 25% GDP. So saya rasa penting kita menyumbang benda tu dan dianugerahkan Global IT Women ni memberi harapan untuk saya kan untuk menggalakkan lebih lagi ramai wanita. Girls need role model, dia kata. Women need mentor. And perlu kita berbincang perkara ni. Ya, bercakap kita berbalik semula sebenarnya pencapaian Puan Syarala ni. Apa yang saya baca berkenaan Puan Syarala ni. Pada permulaan asalnya, ibu pada Puan Syarala ni sebenarnya suruh Puan Syarala jadi cikgu. Kan? Jadi guru sebenarnya. Cikgu tak? Tak. I tak ada passion nak jadi cikgu. Tapi sungguh saya bila saya bercakap tentang ni, ramai wanita-wanita keluar tu they boleh feel the same thing. Mak I cikgu ataupun banker. Cikgu sebab dapat cuti sekolah dengan anak-anak. Banker sebab boleh dapat house loan. Mak I very practical. Okey, tapi hasilnya kita lihatlah sekarang dah berjaya dah Puan Syarala kan. Bila anda berhijrah ketika mencari tempat bersaing kan, di Eropah kan, pastinya suasananya sangat kompetitif. Macam mungkin ekosistemnya berbeza. Apa yang dapat di situ dan juga macam mana untuk aplikasikan dalam konteks Malaysia ini? Yang pertama sekali pengalaman saya bekerja di luar negara tu sebab saya budak lokal kan, local grad, local university, lepas tu just pergi Europe macam tu. Tak ada beza tentang lelaki ke perempuan. Yang tu I think really penting. And digital dengan data tak ada biasness. So bila saya bekerja kat situ, pengalaman saya rasa, and also saya ni, you tahu kan nama Aisyah Syarala Agzrit tu Swedish, Scandinavia. Negara tu trust based. Semua trust, right? Sekarang kita kena trust. Orang kerja dari rumah. Pandemic, everybody have. Sekarang, you don't have to be in a PC for you to know kalau you ni kerja ke tak kerja. Majikan kena trust. Tapi kat Europe tu is trust based. Semua tu end of results yang penting. So bila saya balik, yang pertama kali bila saya set up company kat situ, macam mana saya nak bawa Malaysian nak buat kerja tu based on passion dengan result based. Bukan nak tengok bos, nak act macam aktif dekat. Sebab tu ramai orang kata Malaysia tak boleh. Mana tak boleh? Saya pun Malaysian. I go abroad, ramai orang Malaysian. Apa kualiti yang ada pada Syarala sebenarnya? Saya nampak macam seorang yang extrovert yang memang ke depan kan. Jadi maksudnya kualiti apa yang mereka lihat kepada anda ketika itu? So I rasa confident and tak segan kalau salah, kalau tersilap, tak apa. Tak malu kot. Betul. Paling penting kita kena berani mencuba lah kan. Yes, the worst you dapat no. So saya selalu tak segan. Kalau tak tahu saya tanya. Betul. Kalau nak saya beritahu. Baik. Puan Syarala, kita nak mungkin memberikan penderahan sebab kita lihat penonton Malaysia ni kebanyakannya mungkinlah mereka ini berada di kawasan luar bandar yang mana mungkin mereka ini tidak lagi mengetahui dengan lebih detail, dengan lebih dekat lagi tentang era digitalisasi ini. Jadi bagaimanakah peranan Puan Syarala yang menyediakan aplikasi digital dan juga untuk memberikan pendarahan kepada mereka yang khususnya berada di luar bandar ini? Soalan yang paling penting. No child, no individual boleh dipertinggalkan. Cannot be left behind dengan digital. Salah satu daripada dua projek saya buat tu, satu Data for Her. Saya wujudkan tu kerjasama dengan NAWEM, National Women Association tu. Untuk apa kita panggil tu digital center kan, kat tempat di luar bandar ni, mempertingkatkan wanita yang buat entrepreneurship kan, macam baking cake ke, menjahit ke, macam mana nak pakai social media untuk orang boleh access this. Lagi satu tu Project 2100. Project 2100 ni untuk century 21, 21st century, skill yang diperlukan. Setiap anak-anak di luar bandar dan di bandar perlu ada access to information yang sama. So data, literasi menjadi peranan penting dalam digital skill. Apa cabaran kepada literasi itu? Mungkin facilities ke apa? Facility saya rasa kan sekarang kita tahu 93% daripada rakyat Malaysia ada access to social media dengan telefon. So yang tu. Tapi masalah ke sekolah tu, PC dengan iPad kan, dengan wabak COVID-19, ramai daripada sekolah-sekolah dekat estate semua tak ada peluang nak lanjutkan ni. So yang tu jadi masalah. Saya rasa yang tu boleh, yang tu jenis boleh bantras lah, kita boleh. Tapi dengan mindah orang nak fikir
saya kena jadi cikgu, saya kena jadi doktor kan. Untuk kalau keluarga kalau India, kalau you bukan engineer, doktor semua, you fail. Right? Data science apa ni? Kan? So mindah ni cikgu-cikgu dengan ibu bapa saya selalu buat dalam ceramah, data literacy, sama ada you cikgu ke, you doktor ke, you dentist ke, you ekonomis ke, wartawan ke, kena ada data literacy. So kena tahu target mana, audience mana, macam mana kita nak sampaikan maklumat kita spesifik ke individu itu. Ya, dulu tak minat jadi cikgu kan, sekarang memang mentoring Dan cikgu juga sebenarnya. Maybe my mom saw that. Okey, baik. Yang terakhir sekali ni mungkin kata-kata semangat sikitlah kan kepada mereka yang mungkin menjadikan Puan Syarala sebagai ikon ataupun inspirasi untuk mereka berjaya juga seperti Puan Syarala. I paling penting kan jangan untuk wanita jangan rasa serba salah bila you rasa ambitious. Selalunya ramai orang akan memperkatakan you too aggressive, you too ambitious, macam mana dengan anak-anak you dan keluarga you. Penting sekali never feel guilty and selalunya important you ada ruang untuk you untuk berkembang sebab anak-anak yang successful datang daripada ibu dan bapa yang cermelang, bukan bapa seorang saja. So I think penting wanita-wanita kat situ kena fikir inspirasi yang you nak bagi anak you untuk berjaya datang dari you. Puan Syarala punya anak-anak macam mana? Ada ikut macam Puan Syarala? Anak I malu. Bila I kata, I kat TV, kata Allah. Tapi I rasa dekat sekolah, cikgu-cikgu dengan I, mereka mungkin mature lah kan. Kat sekolah, mereka memang semangat nak to try what I buat. Betul. Tapi I try tak paksa lah kan, every individual to own. Tapi ambition kena ada. Betul. Tak salah tu jadi orang yang cita tinggi, yang penting kita ada strategi ya. Yes. Tadi kualitinya berani, yakin ataupun confident. Kemudian itulah dia, tak ada sebarang rasa rendah diri ke. Walaupun Asia tetapi membawa semangat kualiti kerja yang berkualiti. Yes. Pasti akan kita dihormati. Terima kasih untuk Syarala Akstreet, pengasas Center Applied Data Science. Yang menjadi ikon dunia dan dihormati. Moga ada yang dapat kita kutip ya. Betul. Pentingnya untuk literasi data. Betul. Jadi tahniah sekali lagi, kami mewakili orang Malaysia jugalah mengucapkan tahniah sedikit anda membanggakan Malaysia sebenarnya di Pasar Antarabangsa. Baik, terima kasih Puan Syarala. Okey, pada 29 Oktober iaitu pada hari esok sebenarnya kita nak menyambut Hari Stroke Sedunia. Okey, jadi pada hari ini kita nak memberikan anda pendedahan berkaitan dengan stroke ini, okey? Siapa yang paling terkesan dan berisiko akan kita kupas nanti dalam HI kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey, kembali kita bertemu untuk menambah ilmu di dada. Ini penting sebab ia kesihatan yang mengancam perjalanan hidup manusia dan tanpa ilmu kita takut terjerumus dalam satu perkara yang tak dapat kita jangka, iaitu tentang stroke yang mungkin akan mengganggu literasi hidup anda. Betul. Penyakit stroke sedar ataupun datang tanpa kita sedar. Sebab ada di antara kita yang mungkin mengalami stroke ini secara tiba-tiba sahaja. Ada yang datang stroke ni ketika usianya muda, ada yang pertengahan dan juga ada yang datangnya ketika kita di usia emas lah. Akhirnya stroke ni datang tidak mengenal usia dan tidak mengenal masa sebenarnya. Kadang-kadang kita ni duk kerja kuat sangat, kurang tidur dan sebagainya pun boleh jadi stroke. Stroke ni berpunca daripada di otak ni, dia punya bekalan darah tak sampai ke otak lah. Itu dia. Apakah kerana genetik ke, kerana persekitaran ke? Kita akan bincang nanti secara ilmiah bersama dengan Dr. Lau Wan Chung, Ketua Unit Neurologi Hospital Umum Sarawak. Dan juga kita akan bersama juga nanti dengan Puan Syazwani Adnan yang mana suaminya juga terkena stroke ketika usia muda. Jadi kita terus saja bersama dengan Dr. Lau. Selamat pagi Dr. Lau. Selamat pagi. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum Syazwani. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Baik, Syazwani dan suami Syaroliza ya? Ya, betul. Ya, yang kini berada di Kulim Kedah dan doktor di Sarawak. Kita hari ini dapat pandangan yang holistik lah. Okey, baik. Nak tanya kepada Dr. Lau, melihat kepada cabaran semasa dan juga kita untuk meraihkan ilmu tentang stroke ini, apa perkara asas yang perlu masyarakat tahu tentang stroke dan juga bahayanya kepada kesihatan manusia? Silakan doktor. Ada beberapa maklumat yang penting yang perlu kita tahu tentang stroke sebenarnya. Satu ialah stroke ini sebenarnya sangat umum, sangat common. Kita tengok tiap-tiap hari dekat hospital. Bukan saja satu hospital tapi seluruh hospital di Malaysia. Dan daripada data yang kita ada kan, daripada stroke registry negara, kita nampak kadar stroke tu dia naik secara mendadak berkali ganda dalam masa berapa tahun saja. Itu menjadi satu yang merisaukan.
dan jangkaan dia ialah pada masa akan datang kejadian stroke akan bertambah kerap di kalangan masyarakat. Dan sebenarnya stroke ini boleh dicegah dan boleh dirawat jika pesakit datang ke hospital pada awalnya. Dan masalah kita ialah sekarang ini ialah kebanyakan pesakit dia datang ke hospital lewat. Dia sudah melepas masa kecemasan atau masa golden hour keemasan untuk merawat tu. Jadi menyebabkan pemulihan mereka jadi kurang. Jadi di sini salah satu cabaran yang penting ialah satu, masyarakat kena kenal pasti apa itu tanda-tanda stroke awal dan kalau ada tanda-tanda itu mesti pergi ke hospital dengan cepat untuk menerima rawatan. Dan di sini kamu boleh tengok itu ialah tanda-tanda awal stroke kan. Dia ada dua versi. Satu ialah dalam bahasa Inggeris kita panggil BFAST. Dalam bahasa Malaysia kita terjemahkan dia guna akronim permata. P itu PE stands for pening, ketidakseimbangan. Apabila seseorang itu tiba-tiba menjadi tidak seimbang, jatuh ke sebelah, rasa macam kasing, maksudnya itu mungkin ada awal stroke. R sebenarnya ialah rabun, masalah penglihatan. Sama ada sebelah mata menjadi kabur ataupun kehilangan penglihatan. Sama ada sebahagian atau seluruh pandangan. Dan M yang seterusnya ialah muka herot, muka sengit, muka herot. Kalau muka herot itu mungkin tanda stroke awal. A itu sebenarnya ialah angkat tangan. Tangan angkat, kalau tak boleh angkat selaras dengan dua-dua tangan, sebelah tu jatuh lebih rendah ataupun tak boleh angkat langsung. Itu ialah tanda-tanda awal stroke. Dan T sebenarnya ialah pertuturan. We call speech dalam bahasa Inggeris. Pertuturan ini ada banyak. Salah satu dia ialah dia jadi kabur. Dia tidak jelas. Slurred speech. Dan ada kalanya ialah pesakit itu tak boleh bercakap langsung. Dia menjadi kita panggil mute. Dia tak boleh bercakap. Dan jarang-jarang sekali apa yang berlaku ialah pesakit itu bila kita bertanya, katakan dalam keadaan biasa kan masa kita bertutur. Pertuturan kita ada tanya dan jawab. Kadang-kadang pesakit yang kena stroke itu dia boleh bercakap tapi dia cakap tak betul. Misalnya katakan kalau saya tanya dia, kamu suka makan ke ataupun wayang ini baik ke, dia mungkin cakap benda lain. Dia kata dia baru balik ataupun dia tak selaras. Itu kita panggil incoherent speech. Jika ini berlaku secara tiba-tiba, itu mungkin tanda-tanda untuk stroke. Dan kalau itu berlaku, pastikan pesakit dihantar ke hospital secepat mungkin. Okey, baik. Dr. Lau, individu yang kena stroke ni mungkin daripada yang memang nampak lemah ke ataupun tiba-tiba orang yang sihat, yang aktif tiba-tiba boleh terkena dengan tiba-tiba ataupun mereka tak sedar ada tanda awal tapi mereka masih lagi aktif dan juga nampak macam tak nampak apa tanda langsung. Macam mana tu doktor? Ya. Stroke ini memang berlaku secara tiba-tiba. Ada orang dia ada warning, dia datang hilang. Mungkin perlahan-lahan dia jadi teruk tapi biasanya dia berlaku dalam masa kita kata berapa minit ataupun tiba-tiba berlaku secara berlaku melalui over a few seconds, melalui saat ataupun minit. Dia bukan perlahan-lahan berhari-hari, bukan macam. Jadi orang sebelum berlaku stroke, dia memang sehat. Itu masalah dia. Dia tak bagi warning, dia tak bagi tanda dan dia boleh berlaku pada siapa-siapa di mana sahaja. Betul. Jadi kita nak tahulah nanti, nak tanya kepada doktor, bagaimana caranya untuk kita nak mengendalikan pesakit-pesakit stroke ni yang mungkin berada dekat depan mata kita ni. Bagaimana caranya kan? Okey, kita nak bersama dengan Syazwani. Syazwani? Ya. Okey, Syazwani, mungkin boleh ceritakan kepada penonton Malaysia hari ini berkaitan dengan suaminya. Bagaimana peristiwa itu boleh berlaku? Difahamkan suaminya seperti biasa, normal, pergi ke tempat kerja kan? Tapi bila dengar perkabaran berita, pingsan pula di tempat kerja. Bagaimana peristiwa itu berlaku? Okey, benda tu berlaku secara tiba-tiba. Dia tak menunjukkan apa-apa simptom. Sebab malam sebelum kejadian pun dia still okey lagi. Dia main dengan anak, berborak semua. Lepas tu tiba-tiba di pagi tu pun dia pergi breakfast. Dia sempat meeting, cuma malam tu dia tak cukup tidur, tak cukup rest lah. And then dia pergi ke toilet. Lepas dia pergi ke toilet tu, dia jatuh. Dia jatuh secara tiba-tiba dekat situ. Dia jatuh secara tiba-tiba. Saya hanya ingat dia pingsan biasa lah kan. Lepas tu bila pergi ke hospital,
dapat tahu dah scan semua, dapat tahu yang dia ada pendarahan di kepala. Jadi sekarang ni suami berada di sebelah. Apa kemajuan yang dia capai setelah berubat dan sebagainya? Dan nampak improving tak Syazwani? Ya, ada. Pada bulan pertama dia hanya terbaring, dia hanya minum semua pakai tube. Apa-apa pun dia tak boleh buat. Langsung dia tak boleh. Lepas tu dalam bulan yang kedua dia dah boleh makan sikit-sikit, dia dah boleh bangun, duduk atas wheelchair sendiri. Dan bulan yang ketiga dia dah boleh atur langkah. Sikit-sikit dia cuba atur langkah. Dapat kita dengar tak suara suami Syaroniza? Boleh bercakap sikit-sikit ya Syazwani? Suami? Dia boleh cakap sikit-sikit saja. Dia tak boleh ni lah, cuma tak jelas. Ya. Okey. Ada tak suami macam latar belakang sebelum ni? Mungkin suami aktif dengan bola ke? Memang seorang yang aktif ke? Ataupun tiba-tiba dia rasa macam mengadu, pernah rasa pening ke, rabun tiba-tiba ke sebelum kejadian tu, Syazwani? Tak ada. Dia tak pernah mengadu. Cuma dia seorang yang suka menghadap PC lah, game. Dia main game sampai dia tak cukup rehat. Memang malam sebelum kejadian tu pun dia tak cukup rehat lah. Dia sebelum dia pergi kerja tu memang dia tak cukup tidur. Nampak suami senyum ya bila kita sebut tentang game. Mungkin ada ingatan di situ. Okey, tak apa. Okey, baik, kita nak bersama kembali kepada Dr. Lau. Dr. Lau, untuk seperti mana yang saya katakan tadi, untuk pengendalian pesakit-pesakit stroke ni, sebab ada yang datang secara tiba-tiba, kadang individu yang dekat dengan kita ni, kadang mungkin mereka ni tak dapat pendedahan, tak tahu bagaimana nak mengendalikan pesakit stroke ni. Sebab ada yang kata tak apalah, buat tidur lah sebagainya, tak bawa ke klinik kan dan sebagainya, tak bawa ke hospital. Dan juga ada yang mitos mengatakan bahawa kalau terjadi stroke depan mata kita, kena cucuk jarum, keluarkan darah dekat jari lah, tarik telinga dan sebagainya. Jadi apakah sebenarnya harus mereka lakukan? Andai kata kalau individu terdekat dengan kita ni ada simptom-simptom stroke ni. Sebenarnya kalau ada simptom-simptom stroke itu, yang pertama kena cari hospital terdekat yang boleh merawat stroke secara akut, emergency stroke treatment. Kamu boleh mencari hospital itu melalui My Stroke Hospital. Dekat laman web tu dia ada senarai hospital-hospital yang boleh menerima dan merawat acute stroke. Jadi pergi ke hospital yang betul supaya boleh dirawat, boleh di-assess, boleh disiasat dan dirawat dengan cepat. Itu yang nombor satu. Ada orang kata tidur sekejap jadi dia hilang ataupun cucuk itu kan. Itu sebenarnya tidak berasas. Untuk kami dia tidak berasas, dan masa sangat-sangat penting untuk stroke sebab setiap minit kan, 1 minit 2 juta saraf otak rosak dan saraf otak dia tidak boleh tumbuh semula. Jadi kita selalu nak berlumba dengan masa untuk selamatkan otak supaya pesakit dengan pulih. Tujuan perawatan satu ialah kita nak mereka pulih. Kalau tidak dapat pulih sepenuhnya pun kita nak sekurang-kurangnya pesakit kita boleh berdikari, boleh hidup berdikari, ataupun kita panggil activity of daily living dia fully independent. Kalau boleh kita nak dia sembuh, dia balik kerja, balik buat apa yang boleh dibuat lah. Sebab itu kalau berlaku pergi ke hospital. Cara-cara lain tu kalau nak buat lepas dia pergi hospital, lepas semua dikenal pasti, baru dia buat yang cucuk tangan tu, itu mungkin kita buat kemudian sebab dia setakat ini dia tidak berasas, dia tak ada evidence. Lagi-lagi kalau ada kencing manis kan, bahaya kan kalau kita keluarkan darah sembarangan kan. Okey, baik, kembali kepada Syazwani. Syazwani, dengan ceritanya selepas ini nak bawa suami pergi ke hospital untuk pemeriksaan lanjut. Ya betul. Ke hospital lepas ni. Jadi bagaimana Syazwani juga menjaga pemakanan ataupun sebagainya? Latihan untuk pastikan dia bergerak, berinteraksi, memulihkan emosinya tu macam mana? Saya bawa dia ke hospital untuk rawatan dia. Ini fisioterapi, speech therapy. Saya ikut apa yang hospital tetapkan, memang saya ikut. Lepas tu untuk macam murut, itu saya buat sendirilah di rumah. Lepas tu kira macam nak jaga pesakit stroke ni memang perlukan kesabaran yang tinggi lah. Dia memang perlukan kesabaran tinggi ya. Satu kesabaran, kedua juga perlukan tenaga Syazwani ya? Ya betul. Cabaran dari segi masa. Dan emosi juga perlu
emosi lah yang main peranan, terlalu main peranan besar lah dalam hal dalam situasi dia sekarang. Ya, tak semua orang kuat seperti mana Syazwani kan. Tak kala sekarang ini. Syazwani, bagaimana Syazwani meneruskan kelas tengah hidup sekarang ini? Ada buat perniagaan, meneruskan perniagaan suami ke atau bagaimana? Buat masa sekarang saya tak buat apa lagi. Okey. Saya memang tak bekerja, tapi saya tengah usahakan untuk lancarkan produk saya lah pada bulan hadapan, bulan 11. So saya harap dapatlah membantu dari segi pendapatan kami sekeluarga kan. InsyaAllah. Itu dia. Jadi moga-moga doktor dapat beri satu lagi saranan kepada orang ramai, nasihat supaya pastikan kesihatan pada tahap yang terbaik dan sentiasa cepat dalam bertindak seandainya ada ahli keluarga, sahabat ke yang terkena stroke. Silakan doktor. Ya, sebenarnya saya rasa yang paling penting ialah stroke kan. Yang paling baik jangan kena stroke. Pencegahan tu jauh lebih baik daripada rawatan. Betul. Jadi pencegahan tu kita kalau boleh kencing darah tinggi terutamanya kena kontrol dengan baik lah. Satu kita kena cek lah. Pastikan tak ada darah tinggi. Kalau ada darah tinggi kena kontrol. Ikut arahan, ikut cadangan doktor. Kolesterol mesti kontrol. Kencing manis kalau ada kena kontrol dan selalu exercise. Kalau boleh tiap-tiap hari, kalau tak dapat satu minggu tu 3 hingga 5 hari pergi exercise 30 minit ataupun brisk walk, jalan cepat. Bagaimana jalan cepat tu? Jalan cepat sampai masa berjalan tu kamu tak boleh menyanyi dengan senang ataupun tak boleh bercakap dengan senang. Dia ada cuak-cuak. Itu ialah stress level tu supaya kuatkan kesihatan kita untuk mencegah stroke tu. Nah itu saya rasa yang lebih penting selain daripada rawatan stroke. Bukan acute saja tapi pemulihan seperti apa yang Syazwani dan suami dia tengah lalui. Baik. Terima kasih kepada Dr. Lau Wan Chung, Ketua Unit Neurologi Hospital Umum Sarawak, juga Timbalan Presiden Malaysia Stroke Council yang berpusat di Kuching. Terima kasih, dan juga Syazwani Adnan, isteri tabah yang juga melayani suami yang diuji dengan stroke ya. Tapi tadi kita tengok tengok Syarul dan macam senyum, sebut game dia macam automatik dia senyum ya. Mungkin ada kerinduan dan juga mungkin rasa cinta yang berdalam kerana isteri yang begitu menyantuni kehidupannya. Ya, insyaAllah. Jadi kami semua doakanlah semoga suami Syazwani itu diberikan kesihatan sebaik mungkin nanti. Baik, terima kasih kedua-duanya. Baik, itu dah kita telah bersama dengan Dr. Lau dan juga Syazwani. Jadi apa yang Dr. Lau katakan tadi, kena jaga kecil manis, darah tinggi. Macam mana caranya untuk kita nak jaga kecil manis, darah tinggi? Kita punya pemakanan tu harus dijaga. Kita tengok macam perbuatan Cina kan, ada macam tai chi ke apa, ada latihan dia macam kena selalu buat. Otak ini perlu digerakkan supaya tidak kaku dan sebagainya. Betul. Dan juga mungkin kurangkan stres lah. Terbeban kan macam hidup yang tak tentu arah. Betul. Jadi kita kena cari ruang untuk berdamai dan juga tenang, untuk merawat jiwa dan semua sekali. Baik, ada perubahan tingkah laku. Kalau ada simptom-simptom, jangan biarkan. Terus saja berjumpa dengan doktor, pergi ke hospital. Okey, kita dah berhenti berehat. Kami nak hamparkan sesuatu. Hamparan sedekah di MHI. Ke mana-mana, kembali selepas ini. Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama dengan saya dan juga Fetri di Malaysia hari ini. Seperti mana yang Fetri katakan tadi, kita nak bersedekah lah kan. Kalau ada di antara anda penonton-penonton Malaysia hari ini, pada hari ini rasa macam terdetik. Rasa macam hari ini saya nak bersedekah lah. Tapi tak tahu bagaimanakah caranya. Okey, kejap lagi saya akan beritahu kepada anda bagaimanakah caranya. Jadi untuk waktu ini kita nak saksikan wakaf Pak Air di Bumi Kemboja yang dibawakan untuk anda daripada Pertubuhan Sukarelawan Adiniah. Jom kita saksikan dulu. Mereka minum air hujan dan air sungai yang keruh untuk hidup. Menyumbanglah kepada kempen infak pam air Kemboja Pertubuhan Adiniah untuk membina 10,000 unit pam air bagi minoriti umat Islam di Kemboja. Sekarang, insya-Allah, pahala mengalir tanpa henti selagi mana air bersih mengalir dari pam yang anda sumbangkan itu. Alhamdulillah, insya-Allah pahala anda itu akan mengalir seperti mana pam air yang diberikan nanti. Baik, kita terus saja ingin bersama dengan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah yang telah pun berada di talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fazli. Saya doakan Ustaz sihat dekat sana ya. Alhamdulillah, moga-moga anda juga dan penonton semua, amin, insyaAllah. Okey, sebagai permulaan, ramai di antara kita yang ingin mengetahui lagi lah berkenaan dengan Pertubuhan Adiniah ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertubuhan sukarelawan Adiniyah ini alhamdulillah telah tertubuh bukan semalam kemarin, 3 tahun lepas, tetapi telah ditubuhkan semenjak 1985 lagi. Aktif dengan aktiviti-aktiviti kebajikan. Alhamdulillah bukan sahaja di Malaysia seperti wakaf solar, wakaf Quran, wakaf tandas, wakaf basikal, tetapi aktif juga dekat negara-negara jiran yang memerlukan seperti Selatan Thailand, Indonesia, Kemboja, Myanmar, dan yang berdekatan dengannya lah. Jadi maknanya bila dah tertubuh lama, ia sudah establish dan bukanlah scammer. Sebab sekarang ni kadang-kadang kita dengar macam-macam kan, pertubuhan yang terbentuk, kadang-kadang kita risau. Tapi alhamdulillah kami telah berjaya pada tahun lepas untuk mewakafkan 16,000 unit pam air di Kemboja, dan kita nak fokus pada tahun ini insya-Allah menaikkan unitnya kepada 17,000 unit pam air kerana desakan dan keperluan yang amat bagi minoriti umat Islam di Kemboja yang memerlukan bekalan air bersih. Ya, Fazli. Ya, itu ada, sama-samalah kita sedekah nanti kan. Ustaz, sekarang ni berapa dah dana yang terkumpul dan berapa lagi yang kita perlukan Ustaz untuk kita nak memberikan bantuan ini? Ya, untuk dana yang terkumpul dengan target yang kita sasarkan baru 1,700,000 lebih. Ya, bermakna ada lagi sekitar 16 juta lebih untuk mencukupkan target kita untuk mewakafkan pam air yang disebutkan tadi. Tapi bila sebut juta-juta ni mungkin Fazli pun dan penonton pun rasa takut lah kot. Kita bukan jutawan sangat kan. Tetapi sebenarnya ia boleh dipecahkan dengan pecahan yang kecil dengan satu unit pam air RM1,700 sahaja. Dan boleh pula dikongsi satu pam air itu dengan 10 penama. Dalam arti kata lain, satu penama untuk satu pam air itu hanyalah menelan kos RM170 sahaja. Demi melihat rakyat umat Islam minoriti di Kemboja dapat minum air bersih, berwudu, mandi dan seumpama dengannya lah. Dan saya yakin Fazli, mungkin penonton yang lain pun pernah pergi ke Kemboja ke? Pernah ke Fazli? Saya belum lagi. Saya tunggu Fitri ajak nanti pergi Kemboja. InsyaAllah. Lepas habis PKP kita pergi bersama. Dan kalau saya yang pernah pergi ini, melihat bagaimana anak-anak yang kecil yang mandi kat kolam ataupun dekat sungai yang menjadi punca sumber air utama mereka, naik daripada mandi tu rambut mereka sama dengan warna sungai, begitu keruh sekali. Itulah dia keperluan yang mendesak sehingga kami memfokuskan pada kali ini semenjak tahun lepas untuk bekalan air bersih bagi mereka minum, ibadah, mandi, makan dan sebagainya. Itulah kesian kan kaum minoriti Islam kita dekat sana. Okey, Ustaz, mungkin boleh kongsikan. Tadi dah beritahu kan kita memerlukan 10,000 pam air, tapi untuk waktu sekarang ni mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah hikmahnya kalau kita infakkan wang kita ini untuk kita nak memberikan duit kita ni untuk pam air. Sebab kadang-kadang kita nak infak ni bermacam-macam cara untuk kegunaan dan sebagainya. Silakan kelebihan infak ni. Saya teringat Fazli dan penonton di rumah bahawa Nabi SAW bersabda tentang air ini ketika mana Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat, bertanya kepada baginda, apakah sedekah yang paling afdal? Maka ketika itu Nabi tidak ragu dan tidak syak lagi menyebut sedekah air ataupun infak air. Maka oleh sebab itu menunjukkan air asas kepada kehidupan. Besi pun perlukan air, tumbuhan, kita sendiri. Maka Nabi tidak syak lagi meletakkan wakaf air ini sebagai satu wakaf yang afdal. Sebab kita tengok bagaimana Saidina Uthman sendiri pun satu ketika dahulu dia mewakafkan telaga air di Madinah sempat keperluan untuk umat Islam sehinggalah menjadi satu aset yang masih lagi dikekalkan atas nama Osman bin Affan. Jadi kita pun berada pada hari Khamis. Kita tahu dalam seminggu hari Isnin dan Khamis adalah hari yang dibentangkan amalan kita kepada Allah. Nabi kata, aku suka untuk amalanku dibentangkan dalam keadaan aku berpuasa. Maknanya sebarang aktiviti ataupun perkara-perkara yang baik termasuklah sedekah air ini dan infak pam air di Kemboja ini. Moga-moga menjadi satu lembaran yang cantik untuk dipersembahkan kepada Allah dengan amal pada hari Khamis ini, insya-Allah. InsyaAllah. Baik Ustaz, kita ada beberapa saat lagi ni. Sekali lagi Ustaz boleh kongsikan bagaimana caranya untuk mereka lakukan infak kepada pam air ini. Silakan Ustaz. Caranya sangat direct. Tuan-tuan print screen apa yang tertera ke hadapan ini. Website kami www.infakpamairkemboja.com. Di situ ada segala maklumat, ada banking online, boleh buat pertanyaan dan sebagainya. Boleh juga menelefon direct
kepada dua nombor talian di atas. Ada yang tertera itu saya tak baca kedua-duanya, saya baca satu saja, Ustazah Salihah di 011-1097-6699. Nak tanya lanjut, nak minta negotiation dan seumpama dengannya, insya-Allah akan dijawab. Dan bolehlah pergi ke Facebook kami, Pertubuhan Sukarelawan Adiniah, untuk mendapatkan gambar-gambar dan seumpama dengannya. Amin. Satu pam air bernilai RM1,700 sahaja. Jadi anda kumpulkanlah keluarga anda 10 orang, RM170 saja seorang, kan Ustaz? Okey, baik, terima kasih Ustaz. InsyaAllah lah, semoga dipermudahkan urusan Ustaz dan juga dipermudahkan segala urusan lah untuk kita nak memberikan dana kepada pam air di Kemboja nanti. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, masih balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah. Kita telah bersama dengan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah. Okey, kita nak berhenti berehat. Sekembali nanti ada satu lagi tabung amal untuk kita nak membina masjid. Jadi anda jangan ke mana-mana. Kau membuatku bimbang. Lupakan penulen udara lama. Sekarang, kerisauan bukanlah pada habuk dan debu sahaja. Hello Virus Fit. Menapis habuk dan debu dengan penapis 8 peringkat semua dalam satu. Dan menghapuskan virus bawaan udara dengan All Clean. SK Magic, All Clean Virus Pit. Elakkan virus, Hello Magic. SK Magic. Kesihatan badan dan minda penting bagi saya. Platinum Drink V Asia pilihan utama. Aku tuang terus minum, dia senyum rancak berdansa. Minumlah Platinum Drink V Asia. Minumlah Platinum Drink V Asia. Pastikan V Asia baru beli. Beli belah daripada lebih 10,000 jenama dengan Grab. Nikmati rasa yang baru. Pesan barangan runcit, hadiah dan banyak lagi. Lagi jimat, lagi syok. Cubalah yang baru dengan Grab. From the day one pandemic on 18 March, I never been home. Satu tangan je, Zik, oi. Dia boleh pilih-pilih. Weh. Awak kahwin dengan anak saya, settle lah awak punya kehidupan. Tinggi lepas, tinggi. Tinggi lepas. Okey. Siapakah yang bakal merangkul gelaran bintang paling popular tahun ini? Saksikan ABPP H34 Sabtu 13 November jam 9 malam di TV3 dan juga jangan lupa saksikan Kapet Merah ABPP H34 jam 8.30 malam di TV9. Menarik di Wanita hari ini. Seronoknya kalau kita jadi best friend dengan ibu sendiri. Perkongsian yang kami bawakan pada hari Isnin. Selasa dari sebiji nanas boleh jadi apa? Perkongsian untuk persediaan bersara kami bawakan pada hari Rabu. Perbincangan mengenai menopause bukanlah pengakhiran Khamis nanti. Hikayat perkahwinan hari Jumaat kami bawakan pelengkap rusuk kiri. Sabtu WHI Extra, kita tengok pastry cantik. Bestnya, semuanya dah banyak lagi di Wanita hari ini. TV3. Kembali bertemu di MSI, hamparan untuk berbakti dan juga membina masjid demi kemaslahatan ummah. Nak bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, pendakwa bebas yang juga merangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum wa Taibah Bandar Remis Perak Darul Rizwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitri, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ustaz, kita berbangga dapat bersama dalam usaha untuk membangunkan sebuah masjid yang penting. Masjid ni saya tengok dari segi perancangannya sangat teliti ya. Ada pelbagai pengisian, pelbagai bangunan untuk memberikan dakwah lebih berkesan di Pantai Remis dan sekitarnya. Mungkin dapat Ustaz terangkan lebih lanjut, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wala. Syukur pada Allah SWT
sebab apabila saya terlibat dengan Saudara Ismat dijemput untuk menjadi Allahumma salli Ismat duta khas kepada projek pembangunan ataupun kutipan dana untuk Masjid Ulum At-Thayyibah ni, apa yang saya lihat ialah satu konsep pembangunan masjid yang lain daripada yang lain lah. Kalau kita bangunkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW menyebutkan tentang antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang itu meninggal dunia ialah salah satunya ialah masjid yang dibina. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Allah juga menyebutkan tentang salli ala Sayyidina Muhammad man bana masjidan, siapa yang membina masjid salli ala Sayyidina Muhammad yang yazkuru fi ismallah, yang akan disebutkan nama Allah padanya, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membina untuknya satu rumah dalam syurga. Dan juga Nabi SAW menyebutkan tentang kelebihan salli ala Sayyidina Muhammad orang yang membina masjid walaupun sebesar sarang burung, maka Allah akan membina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Maka subhanallah, itu kelebihan kita membina masjid. Tetapi berbeza dengan Masjid Ulum At-Thayyibah yang nak kita bangunkan ini, subhanallah, sebab dia bukan hanya sekadar tempat orang untuk solat. Kalaulah kita bina masjid, orang pergi solat berjemaah dekat situ, kita akan dapat setiap ganjaran pahala, mudah-mudahan orang solat berjemaah di masjid tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau diisi dengan pengajian-pengajian di tempat tersebut. Masjid ini boleh accommodate ataupun memuatkan sekitar 5,000 jemaah pada satu-satu masa, untuk masyarakat sekitar 17,000 masyarakat yang berada di sekitar Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad Allahumma Pantai Remis Perak ini. Kemudiannya bukan setakat itu, Fitri, masjid ini juga subhanallah merupakan pusat pengajian tahfiz Al-Quran, madrasah. Jadi pelajar-pelajar tahfiz yang existing yang ada sekarang ni pun dah sekitar 300 orang. Nanti mudah-mudahan kalau siap masjid nanti mungkin kita akan buka lagi kepada solat Jumaat, mudah-mudahan sebab kita ada space yang lebih luas. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, kita ada solat jemaah, kita ada aktiviti-aktiviti pengajian dan kemasyarakatan, kita ada bilik pengurusan jenazah, kelas hafazan untuk pelajar-pelajar tahfiz Sallallahu alaihi wasallam, dan untuk orang awam juga kita ada bazar untuk ekonomi, kita ada bilik mesyuarat dan kemudahan untuk orang-orang bermusafir. Jadi subhanallah, bayangkan anak-anak kita yang menghafaz Al-Quran itu Sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita cerita setiap hari, kalau entah berapa ribu words yang dia baca. Kalau satu huruf Al-Quran yang dibaca itu digandakan 10 kali ganda. Sallallahu alaihi Muhammad, pahala dia. Bayangkan subhanallah, sehari berapa banyak ribu words Al-Quran ataupun huruf-huruf Al-Quran yang dibaca. Dan mudah-mudahan insya-Allah yang akan menumpang ganjaran pahalanya ialah orang-orang yang mewakafkan itu. Jadi kalau kita nak tengok pada hari ini, kita bukannya kebetulan kita melihat MHI pada pagi ini Sallallahu alaihi Muhammad, tetapi sebenarnya ini adalah dorongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersedekah pada pagi ini, insya-Allah. Waktu kadang-kadang Sallallahu alaihi Muhammad, kita duduk makan, kadang-kadang kucing sampai dia tak pergi kat orang lain, dia mai kat kita. Pasal apa? Sebab Allah nak bagi pahala tu dekat kita. Kadang-kadang kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan sedekah ni sampai ke tahap orang ketuk pintu rumah kita. Allah punya nak bagi kelebihan pahala sedekah tu sampai Allah hantar orang untuk ketuk pintu rumah kita. Dan subhanallah, Allah bagi dekat kita pada pagi ini Sallallahu alaihi Muhammad, sambil-sambil kita duduk tengok TV, tengok wajah Fitri yang kacak bergaya tapi tutup muka tu Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, rupa-rupanya Allah nak bagi kat kita kelebihan-kelebihan daripada kita bersedekah, rupa-rupanya, insya-Allah. Ustaz, perkembangan terkini macam mana dari segi kutipan, dari segi pergerakan dalam pembinaan itu? Mungkin bertambah maju dari waktu ke waktu, Ustaz? Alhamdulillah, kita mulakan pembangunan kita pada bulan Mei 2020, walaupun dalam keadaan tiba-tiba bersangkut dengan PKP, tetapi subhanallah, hasil daripada bantuan tuan-tuan yang tak putus-putus memberikan bantuan. Kalau tuan-tuan tengok pada gambar tu, kita sudah mula masuk ke tingkat kedua dah bangunan tersebut. Dan subhanallah, kita target insya-Allah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pekat-pekat tolong ni, tahun 2022 kita akan mula Allahumma salli beroperasi madrasah kita, dan pengoperasian masjid itu akan berlangsung pada 2022. Dan subhanallah, kos pembinaan keseluruhan kita sudah kos pembinaan keseluruhan bernilai 25 juta. Dan kita sekarang telah pun berjaya untuk mengutip sebanyak 9.5 juta. Jauh lagi daripada target. Tapi ala kulli hal, insya-Allah dengan support dan sokongan daripada semua yang sentiasa memberikan perhatian, memberikan bantuan, insya-Allah biiznillah kita akan dapat capai target kita ni. Sallallahu tidak berapa lama lagi, mudah-mudahanlah kalau 1 bulan dapat 1 juta, insya-Allah lagi Sallallahu 15-12 bulan lagi, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat mengumpul jumlah yang kita targetkan itulah.
InsyaAllah mudah-mudahan. Itulah. Itu dia. Jadi jangan lupa untuk terus kan ada banyak maklumat di situ dari segi nombor akaunnya, mungkin kod untuk anda imbas. Sekarang cukup mudah sayang. Kita nampak, kita imbas ya, boleh terus kepada maklumat yang berikutnya supaya dapat terbina sebuah masjid yang indah yang bermakna di Pantai Remis Perak, iaitu Masjid Al-Ulum At-Taibah yang akan membangunkan sekolah tahfiz, pusat ilmu dan segalanya. Terima kasih untuk Ustaz berkongsi maklumat dan inspirasi dalam infak, dakwah dan kebaikan. Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, pendakwa bebas yang juga merangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum At-Taibah Pantai Remis Perak Darul Rizwan. Terima kasih lagi untuk Ustaz. Itu dia perkongsian yang bermakna untuk membina masjid ya, menjadi lebih banyak samah kirat untuk kita bersama. Baik, Encik. Ustaz lah. Okey. Dari tadi kita bermula dengan data kan. Pentingnya data dalam kehidupan ni. Fadli macam seorang yang sistematik ke? Saya memang seorang yang sistematik jugalah. Tapi ianya bergantung juga kepada orang yang mana saya kerja tu. Orang tu kalau orang tu sistematik juga, saya pun sama juga sistematik. Kalau orang tu tak? Kalau orang tu tak sistematik? Tak. Saya ikut pada orang tu lah. Maksudnya ada kertas ni ada data ke tak? Kumpulkan dalam bentuk data. Betul. Supaya nanti kalau ini boleh hilang kan? Boleh lusuh, boleh kena hujan. Tapi kalau data ni dia macam ada lebih pengisian yang terisi lah yang mantap. Okey, sebenarnya banyak lagi perkongsian yang akan kami berikan. Seterusnya kita nak war-wara. Ini kepada anda semua yang meminati slot Akasia. Ini ada drama baru slot Akasia bermula pada hari esok, iaitu Mr. Bibik. Ya. Okey, dan Mr. Bibik ni dia punya ceritanya, adakah hati bakal dibersihkan dengan cinta? Siapa yang berlakon cerita ni, Fetri? Okey, Syarul Rizwan, Zara Zia, Liza Abdullah dan ramai lagi. Mr. Bibik mulai 29 Oktober besok, Isnin sampai Jumaat 7 malam di slot Akasia hanya di TV3. Jadi slot Akasia ni memang dinanti-nantikan ramai lah kan. Jadi itu dia ada cerita yang terbaru. Okey, kita nak berkongsi sesuatu ni tentang Kuasa 3 Malam. Filem-filemnya selalu mendapat perhatian dekat di hati masyarakat dan perlu mengisi. Kuasa 3 Malam ni tentang apa sebenarnya, Fazli? Kuasa 3 Malam ini kita nak bawakan filem-filem karya daripada Allahyarham Muhammad Khalid lah. Okey, jadi anda jangan lupa untuk anda saksikan filem Rocko esok jam 8.30 malam. Dan kita ada juga ada filem Rock Bro Sabtu 30 Oktober 8.30 malam untuk penonton di TV9. Karya sepanjang zaman yang dekat di hati, yang kreatif. Kalau filem Muhammad Khalid, apa yang anda paling suka? Hantu Kak Limah. Lepas tu Malaksa. Malaksa. Oh, best. Malaksa. Jadi dia mengupas watak tu yang penting ya. Watak yang dekat dengan Malaysia dan juga menyumbang kepada pemahaman orang kepada dialek negeri Perak pastinya. Ya, betul. Okey, jadi kita dah pun sampai ke hujung rancangan dan esok kita akan bawakan harapan belanjawan 2022 nanti. Ya, bersama dengan Dr. Profesor Maya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, harapan keluarga Malaysia dan juga bagaimana untuk kita kembangkan potensi ini untuk menjadi Malaysia yang lebih baik. Belanjawan 2022. Okey, jadi jangan lupa untuk anda bersama kami di Malaysia hari ini pada hari esok. Dan sampai di sini saja, saya Fazli Fuad dan juga Fetri Aya. Terima kasih kepada anda semua dan insyaAllah kita jumpa lagi nanti. Oh, dah habis dah? Dah habis dah. Okey, semoga indah pelayaran hidup kita. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye.